Assalamualaikum. Salam sejahtera. Terima kasih you all kerana sudi untuk join kelas kita pada hari ini. Kelas mingguan online Care Clinic untuk semua staff, tak kira lah staff admin ke, jururawat ke, klinik assistant ke, radiografer, doctors, admin dekat office pun boleh join. Okay. So hari ni kita ada topik yang menarik. Ada dua topik actually. Yang topik yang pertama adalah mengenai tata cara pengenalan dan pendaftaran pesakit ke dalam sistem. Dan topik yang kedua adalah tata cara pengendalian preskripsi dan dispensi ubat. Maknanya prescription and dispensing ubat lah, bagi ubat lah maknanya ya pada patient. So ini dua topik ni adalah macam you all memang selalu, ini dah biasa untuk you all, ini daftar patient untuk register patient, bagi ubat ni adalah everyday kind of thing. Pada you all adalah everyday kerja, everyday you all, hari-hari buat kerja ni. Okay, so ini dah jadi macam biasa untuk you all. So I think you all lebih terror daripada saya, lebih pandai macam mana untuk mengendali dua-dua tata cara ni dekat klinik sebab hari-hari you all buat kerja ni. Tapi hari ni kita macam untuk refresh balik lah, kita nak macam bincang sikit apa yang kita boleh perbaiki cara-cara macam mana nak buat cara yang betul. Okay, so okay, kita akan mula. The next slide. Okay, apa yang saya akan bincangkan hari ini semuanya ada dalam SOP. Ya, SOP semuanya berdasar pada SOP yang saya dah upload di dalam sistem. SOP yang pertama adalah mengenai patient registration and identification, macam mana nak buat pendaftaran dan pengenalan patient. Dan SOP yang kedua adalah cara medicine prescription and dispensing, macam mana nak bagi ubat, ya, prescribe ubat dan bagi ubat pada patient, ya. So objektif kita hari ini, selepas habis kita perbincangan pada hari ini, saya harap you all boleh tahu tata cara yang betul untuk membuat pendaftaran nama dan pesakit dan juga butiran-butiran atau maklumat yang lain yang perlu dimasukkan dalam sistem rekod perubatan elektronik CXIS kita. Dan objektif yang kedua untuk membuat pengesahan maklumat pesakit dengan betul terlebih dahulu, ya, sebelum melakukan sebarang prosedur terhadap pesakit atau dispensi atau bagi ubat pada patient. Dan objektif yang ketiga adalah macam mana cara atau tata cara mendispensi ubat secara selamat kepada pesakit. So ini ada 3 objektif yang saya harap lah selepas kita habis kelas kita hari ni, you all boleh tahu macam mana cara yang betul lah, yang boleh cara yang selamat untuk membuat registration and also bagi ubat kat patient. Okay, the next one. So yang pertama mengenai tata cara pembuat pendaftaran pesakit ke dalam rekod perubatan elektronik, ya. Dalam Care Clinic, semua klinik kita menggunakan kita paperless, ya, kita menggunakan sistem elektronik 100%. So semua rekod perubatan pesakit ada kita masukkan dalam sistem. Kita tak ada macam buku ataupun rekod ataupun kad patient. Kita tak ada, kita guna macam semua dalam sistem elektronik, ya. So langkah pendaftaran pesakit dalam sistem adalah sangat penting dan staf kena pastikan yang maklumat yang pesakit yang kita masukkan dalam sistem adalah lengkap dan betul. So ini adalah penting, ya. So staf kena pastikan bila kita buat pendaftaran pesakit
baru ataupun lama, kita kena pastikan maklumat tu macam IC, nama, nombor phone dan juga alamat semua mesti kena lengkap dan betul. Okay, next one. Tata cara pendaftaran pesakit, ya. Yang kita ada 3 langkah lah kita panggil, 3 langkah yang penting, yang utama yang kita kena, kalau boleh kena amalkan langkah-langkah ini. Langkah yang pertama, bila pasien datang ke klinik, nak daftar, nak beli ubat ke, nak tengok pasien, pasien nak tengok doktor, nak jumpa doktor. Langkah yang paling penting yang pertama adalah mengucap salam dan memberi senyuman. Ya. Sebaik saja apabila pesakit tu berjalan masuk ke dalam klinik, kalau boleh sila berdiri sebagai tanda hormat, memberi ucapan salam. Contohnya macam Assalamualaikum, selamat tengah hari, selamat petang encik, puan, serta memberi senyuman. Sebab sekarang ni time pandemik, semua orang pakai mask, even patient pun kena pakai mask, staff pun kena pakai mask dengan face shield lah segalanya. Tapi kalau boleh lah, dengan walaupun pakai mask, ada protection dengan face shield semua, bila kita memberi senyuman, patient tu boleh nampak daripada mata kita, So yang pentingnya mata kita tengok straight directly kat mata patient. So bila kita senyum pun mata kita boleh katakan mata pun senyum. So patient akan tahu juga kita dah senyum. Ataupun kalau tak paling kurang pun tengok pada mata patient, berdiri dan lihat dan tengok, pandang mata patient dan bertanya khabar sebagai tanda menghormati patient, individu tersebut. Dengan cara ni secara tidak langsung kita akan membuat macam kita mulakan suasana tu dengan lebih positif, supaya kita start with a positive environment. So dalam situasi tersebut pun macam patient akan terasa dia di welcome, dia orang kata dihormati. Okay, ini akan boost sikit dia punya boleh menyebabkan patient pun rasa dia dihormati lah. Itu yang penting, So nombor 1 tu penting, ucapan salam dan memberi senyuman pada patient, sebagai tanda hormat, Poin nombor 2, seterusnya sila mendapatkan kad IC patient, kad pengenalan patient. Itu penting. Sebelum kita nak daftar patient, kita kena minta dia punya pengenalan diri lah, kad pengenalan IC ataupun pasport patient tu. Dengan cara kita minta pun mesti dengan cara yang baik dan hormat, kena minta dengan baik lah, contohnya bolehkah saya, macam staff boleh cakap macam ni lah, bolehkah saya mendapatkan kad IC atau pasport puan atau encik, so dapatkan cara kita minta tu adalah dengan cara yang baik lah, supaya patient kalau marah pun kita lembut suara pun dia akan cool down jugalah, Okay, so nombor 2 ada penting untuk bila kita nak daftar patient tu, kita kena dapatkan dia punya pengenalan dulu lah, kad pengenalan atau pasport, dan kita boleh proceed dengan register dalam sistem. And then tata cara yang ketiga, memasukkan butiran yang perlu ke dalam sistem. So yang ni semua staff tahu, tahukanlah semua ni biasa yang staff buat hari-hari, maklumat pesakit yang perlu dimasukkan dalam sistem tu, sila pastikan maklumat tu betul dan lengkap, seperti nama, nombor IC, pasport, alamat rumah patient, nombor telefon yang saudara atau nombor telefon suami ke isteri ke, dan juga yang penting satu lagi,
ada alahan ke alergik pada ubat-ubatan. Itu pun penting, kena tanya patient. Kalau ada alahan ke ada alergik, kena masuk dalam sistem lah, kena save ya, supaya rekod tu ada dalam sistem. So selalunya kalau patient tu first time datang, maklumat seperti ni kenalah lengkap So next time bila dia datang, kita just macam sahkan saja, ada tukar nombor telefon ke, alamat rumah tukar ke, yang tu je kita updatekan. Kalau itu bukan mempercepatkan cara kita nak daftar patient ya ke dalam dalam sistem untuk terus jumpa doktor. Okay. Okay, next one. Ini contoh registration page dalam sistem C-Access kita lah. So bila kita tengok kat sini, saya buat screenshot daripada sistem kita. Kalau tengok kat sini, yang penting tu yang kat atas, full name, nama patient tu kena detail lah, kena lengkap, nama penuh, dan dia punya ID tu IC atau pasport, nombor pasport. And then yang lain-lain kita kena masukkanlah satu-satu, macam tarikh lahir, date of birth tarikh lahir, and then dia punya address, dan lain-lain tu kena isikan. Yang penting kan nombor telefon tu, nombor telefon jangan lupa ya, kalau boleh beberapa nombor, nombor suami ke isteri ke, nombor telefon rumah ke, and then kalau boleh extra ni macam email pun kena masukkan juga ya, kalau boleh lah ya. And then emergency contact macam extra nombor telefon lah, next of untuk nombor telefon keluarga yang lain kena letak dalam tu ya. Okay, yang lain tu link patient tu, kalau ada macam selalunya ada family members yang lain yang macam anak dia ke, ayah ibu dia ke, saudara dia, kita boleh letakkan sekali. So senang, kita boleh create family tree ya di dalam sistem. Ya, kita tahu selalunya yang datang ke klinik ni adalah satu keluarga. So kalau satu keluarga tu senang ya, kadang-kadang kita nak cari kan, kita tengok dalam patient ni ada link patient satu keluarga. Ini kita boleh create kat sini ataupun boleh create kat bahagian patient page. Okay. Sekarang dan yang lain, kalau panel, kena letakkan panel, and then kalau allergies boleh letak lah, ada berapa banyak allergies pun boleh letak kat sini. Okay. So and then kalau patient tu dah complete, nak tengok patient, and then create create number lah ya, dia punya visit number lah, VN dia. Okay. Alright. So this is contoh registration page dalam sistem ya, sistem C-Access kita. Okay. Selalunya kalau patient datang, kita just minta IC ataupun pasport ya, sebagai kad pengenalan diri, mana dia punya, kita boleh tahu lah dia punya ID, identification card. So kadang-kadang patient kita saya tak nak, saya lupa bawa lah, kata saya tak nak bagi saya punya IC lah. Okay, we all kena tulis lah, tulis dalam papers ya. So kalau nak tulis dalam papers apa, and then ini kalau kita nak tulis, kita ada satu form. Ini adalah contoh orang registration manual. So registration manual form di mana boleh isikan, kita bagi kat patient untuk isi dia punya detail lah, macam nama, date of birth, nombor IC, address, phone number, ada allergies ke tak, kalau ada allergies tu apa allergies. Ini adalah detail-detail yang patient nak isi dalam form. Alright, kita sambung. Ini adalah contoh manual registration, contoh pendaftaran borang pendaftaran manual bagi patient. Borang ni
boleh order daripada online store kalau nak lah. Kalau sebab kita guna sistem elektronik dekat dalam klinik untuk masukkan rekod pesakit. Kalau ada patient isi borang manual pun, lepas dia isi full semua bagi kat staff pun kena isi butir-butiran masuk balik ke dalam sistem. Ya. So ini adalah salah satu option pilihan yang patient ada kalau dia tak nak bagi IC atau pasport. Ya, dia boleh tulis lah satu-satu semua butiran ataupun maklumat dan kena sign dan bagi dekat staff akan enter dalam sistem dan create the visit number VN ya daripada sini. So ni ambil masa sikit lah. Dan borang ni macam saya sebutkan tadi boleh order daripada online store dan kalau dah patient dah isi, tolong jangan buang. Kalau boleh simpan dalam file asing ya. Borang ni boleh hantar, selalunya untuk patient yang baru register lah, new patient. Borang ni boleh hantar balik ke HQ. HQ akan simpan patient registration form ni untuk kita punya rekod dekat HQ. Okay, ini bukan mandatory, tak wajib, tapi ada salah satu pilihan untuk patient tulis. You all boleh order macam satu form, dalam satu bundle tu ada dekat 50 ataupun 100 keping, saya tak ingat. Boleh order daripada online store, boleh simpan untuk bila you all nak guna ya. Kalau emergency, kalau tak ada elektrik pun boleh guna patient registration form ni. Boleh simpan dekat klinik. Okay, alright. Next one, kita ada berbagai cara. Sekarang ni kita ada berbagai cara untuk pendaftaran patient ya. Salah satu caranya adalah pendaftaran secara online ya dekat klinik Facebook Messenger. Kalau tengok dekat sini ni ada poster yang setiap klinik ada tampal dekat registration counter ataupun dekat pintu depan klinik. Poster ni mengenai online registration. Saya harap semua staff, semua klinik tahu pasal online registration ni sebab kita dalam time pandemik ni kalau boleh kita tak nak macam contactless registration. So patient tak payah jumpa staff. Patient ni tak payah jumpa staff untuk daftar diri mereka. Tapi online registration ni cuma untuk existing patient. Existing patient maknanya patient yang dah ada rekod dalam sistem. Kalau new patient tak boleh lah, dia kena register cara biasa dulu dekat front counter, dekat counter registration. Tapi kalau patient tu katakanlah dia nak datang jumpa doktor and then dia ada option untuk register, self registration. Dia boleh register diri mereka untuk terus jumpa doktor. Maknanya on the way datang klinik ataupun dekat depan pintu pun terus pergi ke Facebook page klinik and then pergi bahagian Facebook Messenger. Kat situ dia ada cara-cara dia, langkah-langkah simple aja lah langkah-langkah dia macam mana untuk buat registration. Dia kena isikan nombor IC semualah, tapi dengan syarat patient tu memang dah ada rekod di dalam sistem kita ya. So kalau ada, dia pun boleh scan tu terus ke Facebook Messenger and then dia isilah apa butiran yang diperlukan. Dia ada chatbot dia kat situ ya. Dia akan minta IC semua and then dia akan bypass registration counter. Maknanya memang kurang kerja untuk staff tak payah register patient pun, tak payah jumpa staff untuk register. Maknanya dia terus register dalam phone dia dan terus dapat nombor token tu ya, nombor queue untuk jumpa doktor and then dia terus duduk dekat waiting room area and then bila nombor dia dipanggil based on dia tengok dia punya phone lah, nombor tu ada keluar kat phone and then dia terus jumpa doktor lah. Maknanya dia totally bypass
front counter, registration counter. So less work lah for staff. So staff should know, ni sebenarnya kalau tak sure macam mana nak buat, ada macam staff lain yang dah di-train macam mana nak buat ni. Selalunya staff social media tahulah ya, yang tiap klinik ada staff social media. Dia all telah di-train macam mana nak buat online self registration ni. Dan kita boleh kita boleh macam ni promote kat patient kita. Okey, terus pergi ke Facebook Messenger. Tapi ini salah satu option lah untuk staff untuk patient buat, untuk bagi option ni kepada patient. Tapi anda digalakkan lah suruh patient buat terus ni sebab ini adalah contactless registration ya. Tak perlu contact staff ya. Terus kat kaunter terus jumpa doktor. Okey, ni ada salah satu cara pendaftaran secara online ya untuk patient yang dah ada rekod dekat klinik. Tapi saya tahu sekarang ni yang langkah ni tak berapa popular lagi. Saya tak pasti apa masalah dia. Nanti kita bincangkan kemudian dalam bahagian Q&A. Mungkin saya rasa ada patient yang tak berapa percaya kot ya dekat online ni, nak masuk ke IC, nombor IC semua mungkin dia takut kan ya, data breach and all this. Tak apa, ini kita akan bincangkan dalam bahagian Q&A kemudian ya. Tapi ini adalah sistem ni adalah available ya, ada di dalam klinik, semua klinik di bawah Care Clinic Group ya. Okey, ini pun sama juga. Ini cara-cara online registration, langkah-langkah untuk patient yang ada rekod di dalam sistem kita. Contohnya dia pergi ke Facebook, kita punya Facebook Messenger, Facebook page klinik tersebut, and then dia ada langkah pertama, dia pergi ke Facebook klinik. Langkah kedua, click on send message. Langkah ketiga, get started, and then dia ada pilihan-pilihan lah. Kena klik and then buat pilihan, and then get the notification. Mana queue notification, dia akan terus dapat nombor queue untuk jumpa doktor ya. Maknanya dia terus masuk dan jumpa doktor dekat pintu. Okay, tak payah print nombor dekat patient pun ya, patient dah ada nombor dalam dia punya phone. Okay, so ini daftaran secara online melalui klinik, Facebook Messenger, FB Messenger. Okay, alright. Contoh cara yang pendaftaran sendiri yang lain lah. Yang ni mungkin tak banyak klinik yang tahu lagi. Ini saya boleh katakan paling baru je lah. Tapi yang ni tak berapa di advertisekan lagi. Tapi dekat Selayang Jaya ni, saya ambil foto dekat Selayang Jaya. Ni masa time buat COVID screening semua. Masa tu ada mass macam screening, ramai orang datang nak buat screening tapi tak sempat nak registration, tak sempat nak buat. So sekarang ada sistem ni untuk macam mana untuk registration masa ada mass screening. Contoh macam buat mass screening COVID test ya. Apa yang klinik admin buat, kita print out QR code ni. QR code ni patient boleh scan dan terus dia register nama dia terus dalam sistem. Tapi bila dia register di dalam phone dia, nama dia akan keluar dalam sistem dan staff boleh terus proceed to create dia punya VN daripada sistem. Maknanya cara ni patient scan and then masukkan nama dia, IC, nombor phone ya. Dia ada simple je, dia ada nama, IC, nombor phone saya rasa, and then terus hantar sampai dekat sistem dalam klinik, and then terus patient akan dapat nombor queue dia, and then staff akan print nombor queue lah. Tapi ini saya akan tunjuk selepas ni. Caranya macam ni, admin yang QR code untuk self registration ni, admin kena create lah dalam bahagian admin, and then dia keluar macam QR code macam ni, kita kena create, and then kita boleh print out, and QR code ni kita boleh tandakan sini lah untuk self registration, untuk tujuan apa-apa semua dekat jumpa doktor ke, untuk tujuan untuk buat COVID screening ke. Kita boleh print out banyak QR code untuk kategori apa yang kita nak. Ya, tak semestinya print satu QR code je, boleh print sebanyak mana QR code yang kita nak untuk
kategori apa, ya. Salah satu contohnya untuk self registration lah, ataupun untuk screening ke apa kan. So bila kita tampal QR code ni dekat bahagian, kata dekat pintu ke dekat bahagian register counter, bila patient scan dia akan keluar, contohnya akan keluar Google kat Safari macam ni. Patient akan klik benda ni, Safari ni, open Safari, and then akan keluar macam ni. Dia simple je, kat phone dia akan keluar macam ni, klinik, nama klinik, dia tulis itu self registration. Dan patient kena enter sendiri. Ni tak kisahlah apa ni, patient tu patient baru ke, patient lama ke, dia boleh enter sendiri. Maknanya nombor nama penuh, nombor IC, nombor telefon, tarikh lahir, date of birth, and then gender, and then kena letak email. Email ni patient kena letak ya. And then tekan register. Bila tekan register saja, directly akan sampai terus ke dalam sistem kat counter. So staff standby lah, dia akan ada alert, notification dekat sistem kata ada orang register. Mana orang tu dah berdiri kat luar ke, dekat counter ke, dah ada. And then you all just create visit number, just create VM saja, ya. Tapi ini kalau tengok tak lengkap ya, tak ada alamat. Tak ada alamat dan tak ada emergency contact ya. So ini kemudian kena add lah, kena edit, kena masukkan dia punya alamat dan juga emergency contact semua yang extra ni. Sebab dia basic je, kita tak letak banyak-banyak dia punya detail kat sini. Tetapi ini kalau busy sangat, klinik busy, ini salah satu yang boleh menolong staff untuk memcepatkan proses pendaftaran pesakit. Ini salah satu teknik ataupun prosedur yang kita ada dalam sistem CXIS kita. Okey, ini contohnya pendaftaran sendiri secara scan QR code, self registration, ya. Okey, alright. Yang tadi saya bincangkan semua cara-cara pendaftaran yang option pilihan yang kita ada dekat klinik, ya. Sekarang saya nak bincang sikitlah mengenai butiran yang apa yang kita kena check, ya. Kita kena check juga, kena periksa dan sahkan nama pesakit dan nombor IC atau pasport pesakit, ya. So sebelum kita bagi ubat, ya, kita kena check label ubat tersebut, ya. Pastikan nama IC semua betul supaya kita tak salah bagi ubat pada sakit, ya. So pastikan ubat maklumat tu betul, kita confirmkan dengan patient, kata encik nama ni ya, IC ni ya. So betul. So ini kita kena amalkan selalu, ya. Setiap kali nak bagi ubat kat patient, ya. Memang kita kena panggil nombor kan, selalunya kita akan panggil nombor patient bila nak bagi ubat. Bila patient sampai bagi nombor dia, kita tanya dia sekali, nama betul, IC betul, and then bagi ubat. So penting ya, kita kena sahkan ya nombor dan IC pesakit sebelum kita buat prosedur yang ada kat sini, ya. Macam saya sebutkan tadi dalam masa sebelum bagi ubat. Yang lainnya sebelum macam nak buat prosedur bagi injection, sebelum bagi suntikan, sebelum membuat pembedahan, ataupun sebelum buat dressing ke, buat minor operation ke, apa-apa saja, ya. Kena pastikan patient nama dia dan IC dia betul, ya. Takut apa nanti, takut kita bagi ubat salah kepada patient yang lain, maknanya salah ubat betul tapi salah patient, ya. Kita tak periksa dan sahkan nama dan nombor IC patient sebelum kita bagi ubat ataupun suntikan ataupun buat operation ataupun pembedahan ataupun buat apa-apa prosedur lah, medical prosedur dalam klinik, ya. So penting kita kena periksa dan sahkan nama dan nombor kad dalam patient. Okey. Sama juga dengan sebelum mengambil ujian sampel darah ke air kencing ke untuk hantar ke lab ataupun buat ujian darah dekat klinik pun, kita kena pastikan
So actually kalau ada ramai patient takut tertukar patient ke, tertukar sampel. So yang pentingnya bila kita panggil patient tu, kita check dulu dia punya form tu betul ke tak, and then patient tu betul, nama dia betul, IC dia betul. And then kita proceed buat ujian, ambil darah ke, buat medical check up ke. So ini adalah penting. Okay, so kita kena check sebelum buat prosedur ni. Prosedur sama juga dengan prosedur-prosedur yang lain seperti sebelum buat x-ray, kita kena pastikan untuk radiografer ataupun doktor yang buat x-ray kena pastikan kalau patient tu masuk ke dalam x-ray, pastikan nama dan IC dia betul, dekat filem ataupun dekat skrin tu nama dan IC dia betul, and then yang seterusnya adalah sebelum beri lab result, keputusan ujian darah, sebelum lab result dah sampai, and then kita patient nak ambil result, kena pastikan juga bahawa nama dan IC dia betul. Nanti takut kita bagi keputusan ujian darah orang lain, kita bagi kat orang lain. So ini penting, kita kena pastikan nama dan IC dia betul. Okay. Yang seterusnya juga yang lain-lain lah, sebelum melakukan apa-apa pun prosedur perubatan dalam klinik, kena ingat kita kena check, pastikan nama dan butiran dia adalah betul. Okay, next one. Okay, lindungilah rahsia peribadi pesakit. Kita ada 3 poin kat sini. 3 unsur-unsur utama yang kita sebagai staff sebagai petugas kesihatan kita kena ingat 3 benda ni. Yang pertama, jangan biarkan rekod perubatan pesakit terdedah pada orang ramai. So ini adalah tanggungjawab kita sebagai petugas kesihatan. Kita perlu melindungi rahsia perubatan pesakit. Terutama sekali apabila kita menggunakan sistem rekod perubatan elektronik. Apabila kita guna sistem, kita kena login dengan kita punya ID dan password. Staff lah, semua ada ID dan password masing-masing. Bila kita login, kita kena guna kita punya ID dan password kita sendiri. Dan kalau dah selesai tugasan kita kat klinik, dah balik dah, kita kena log out lah. And then staff lain boleh login guna dia orang punya ID dan password sendiri. Tolong jangan biarkan skrin komputer dengan rekod perubatan pesakit tu terpapar kepada orang yang tak berkenaan. Contohnya macam dekat bahagian kaunter ke apa kan, kadang-kadang kita lupa nak tutup ke, nak log out ke, kat dalam rekod sistem kita tu ada banyak informasi mengenai pesakit. Rekod dia, rekod individu adalah rahsia peribadi pesakit. So ini penting, orang lain tak boleh tahu. Especially orang yang tak berkenaan. So penting kalau ada orang lain dalam bilik tersebut, dalam kaunter ke, dalam bilik doktor ke, ada ramai orang, dan kita tengah tengok kata dalam sistem tu kita tengah check dia punya rekod perubatan. Katakanlah kita nak keluar sekejap, ada nak ambil benda ke, nak ambil injection ke. Kalau boleh, kalau ada dalam bilik tu ada orang lain, ramai orang lain yang bukan tak berkenaan, kita kena log out dulu. Kena tutup skrin dulu supaya rekod tu orang lain tak boleh baca. So kita penting sebagai petugas kesihatan, kita kena lindungi rahsia perubatan pesakit kita. Okay, itu tanggungjawab kita. Okay. So yang kedua, jangan beri atau kongsi rekod perubatan pesakit kepada orang yang tak berkenaan. Sama juga macam nombor 1 tadi, benda ni adalah rahsia. Rekod perubatan pesakit, contohnya seperti keputusan makmal, laporan kesihatan, medical check up punya report tu adalah dokumen sulit. Dia adalah sulit. So doktor, petugas kesihatan dengan pasien saja kena tahu. Kalau boleh tak boleh lah kongsi dengan orang lain selain daripada pesakit. Kecuali ada kata persetujuan
ya, consent daripada pesakit, ya, keluarga dia ke, husband and wife ke. Kalau pesakit bagi persetujuan boleh, ya. Jika ada orang lain bukan pesakit nak ambilkan rekod keputusan makmal pesakit lain, ini sebenarnya tidak dibenarkan, ya. Kecuali ada macam surat kuasa ke, kecuali ada surat kebenaran ke, surat persetujuan, ya, daripada pesakit sendiri, ya. Ataupun sekarang ni senang, kadang-kadang pasien akan call dulu kat klinik, bagi tahu staff, anak saya nak ambil result saya, boleh ya, betul bagi kat dia. Itu kalau dah bagi persetujuan melalui phone pun dah okey, boleh, ya. So penting, ya, kalau ada kebenaran saja daripada pesakit, baru boleh bagi rekod perubatan pesakit lain pada orang lain lah, untuk dia ambil, ya. So kita go to the next one. Jangan dedahkan rekod perubatan pesakit melalui panggilan telefon, ya. So staff kalau tidak boleh, ya, mendedahkan atau membincangkan rekod perubatan pesakit melalui telefon, kecuali dengan ada kebenaran doktor yang bertugas, ya. Pesakit adalah digalakkan untuk datang sendiri ke klinik, berjumpa dengan doktor untuk membincangkan rekod perubatan mereka, ya. So kalau boleh lah, kadang-kadang ini selalu berlaku, patient dah ambil darah urgent, and then dia akan telefon klinik nak tahu keputusan darah dia, ya. Selalunya staff akan bagi tahu je keputusan dia, tapi selalunya staff akan minta kebenaran doktor tu, doktor boleh tak patient ni call, dia cakap nak tahu keputusan darah dia. Selalunya staff bagi patient tu cakap sendiri dengan doktor, kadang-kadang doktor busy, ya. So dalam kes macam ni kena hati-hati, ya. Kena cakap dengan baik bahawa result dah balik, kalau boleh encik atau puan boleh tak datang klinik berjumpa sendiri dengan doktor, ataupun doktor saya akan call balik, nanti dia akan bincang melalui telefon. Doktor saja boleh cakap sendiri dengan doktor sendiri boleh cakap sendiri dengan pesakit untuk memberi beritahu keputusan. Keputusan apa sajalah, keputusan darah ke, keputusan perubatan, ya, mengenai hal perubatan pesakit. So ni ada penting, ya, tak boleh dedahkan rekod perubatan pesakit melalui panggilan telefon kecuali dengan kebenaran doktor yang bertugas. Okay, kita go to next one. Alright, ni kita masuk yang tajuk kedua. Preskripsi dan dispensi ubat. Ini adalah direct translation daripada English, ya. Medication prescription and dispensing, ya. Sebab di care klinik kita menggunakan sistem e-preskripsi, ya, e-prescription, di mana doktor akan cek pesakit dan doktor akan terus masukkan diagnosis dan juga preskripsi ubat-ubatan terus ke dalam sistem. Dan staff akan menyediakan ubat-ubatan yang telah ditulislah oleh doktor dalam sistem tersebut. Okay. So care klinik memang kita guna e-prescription terus dalam sistem, ya. Alright. Next one. So kita ada sistem, ya, untuk pastikan ubat yang betul diberikan pada pesakit yang betul. Okay. Sistem ni kita panggil 5R. 5R. Ya, sistem 5R. Apakah sistem 5R itu? Okay. R yang pertama, right patient. Pesakit yang betul. R yang kedua, right drug. Itu ubat yang betul. R yang ketiga, right dose. Maksudnya dos yang betul. R yang keempat adalah right method of administration. Itu cara pemberian ubat yang betul. Maksudnya cara makan ubat yang betul. Okay. R yang last kali, right time. Maksudnya masa makan ubat tu kena pastikan betul. Okay. Kita jelaskan sikit lah secara ringkas satu persatu. Right patient. Pesakit tu kena pastikan pesakit tu pesakit yang betul lah. That's why kita kena sahkan nama dan IC dia sebelum bagi ubat tu. Ni pastikan ubat tu kita beri kepada pesakit yang betul. Kita macam sebelum bagi ubat kita panggil nama mereka dulu, panggil ke kaunter ubat, kaunter dispensary.
Dan kita tanya nombor kad pengenalan dia dan nombor pasport dia, tunjuk kat mereka nama tu betul, IC betul. Sebab nama dan IC memang ada dekat zipper bag tu kan. So tunjuk kat patient. Yang ni betul nama encik, IC encik. Okay, ini untuk sahkan. Kena amalkan ya. Setiap kali beri ubat kepada patient, setiap patient ya, kita kena amalkan. Okay, right patient. The next one, right drug ya. Pastikan jenis ubat yang diberi pada pesakit itu adalah betul dan mengikut nama ubat yang telah ditulis oleh doktor ke dalam sistem. Ya. And masa sebelum bagi ubat tu kita pastikan bahawa sakit tak ada alahan pada ubat tersebut. Ya. Kena tanyalah, ini ubat ni encik tak ada alahan ya, tak ada alergik ubat ya. So setiap kali kena tanya sebelum bagi ubat, ada alahan ke tak ya. So penting, right drug ya, ubat yang betul. Yang ketiga, right dose ya, dos yang betul. Pastikan jumlah dos yang pesakit yang kena ambil adalah bertepatan dengan umur dan keadaan pesakit ya, seperti mana doktor yang telah tulis tadi. Selalunya doktor dah check lah dos dia semua betul sebelum dia save dan dispense ya. So pastikan, kita pun check jugalah ya, pastikan dos tu dos yang betul ya. Contohnya kita sebagai staff juga kena alert ya. Kadang-kadang kita boleh bagi macam assistant pada doktor je, kita boleh remind pada doktor. Kadang-kadang doktor kata lupa ke apa ke, kadang-kadang terlalu busy ke apa, kita check jugalah untuk bagi pihak doktor ya. Contohnya contoh yang paling jelas lah ya. Kadang-kadang budak umur 6 bulan ke apa, 6 bulan, baby umur 6 bulan, tapi doktor tulis ml 10 ml. Ini memang tak betul ya. Kalau jadi macam ni, kita kena alert lah. Kita kena alert, mungkin doktor ni tadi lupa ke apa ke. Kena double confirm balik. Maknanya kena pergi balik bawa ubat tu pada patient, bagi kat doktor. Doktor, ini betul ke? Sebab baby baru umur 6 bulan tapi doktor tulis ni 10 ml. Ya, sepatutnya kurang daripada itu ya. Patient baru umur 6 bulan. Mungkin doktor pun kadang-kadang salah pandang ke apa. Kita kena remind doktor. So kita kena juga alert ya. Right dose is very important. Sebagai staff kita pun kena alert juga. Okay. Dan the next one, right method of administration. Maknanya pasti anda jelaskan betul-betul bagaimana cara pengambilan ubat tersebut. Sama ada makan ke, minum ke, sapu di bahagian luar saja atau sapu kat kulit ke. So kena jelaskan betul-betul macam mana cara pengambilan ubat tersebut kepada patient. Especially pesakit foreigner, kerana orang tak faham bahasa Melayu ke apa kan. Kadang tak faham, kita kena repeat banyak kali, kita kena ulang banyak kali. Pernah berlaku baru-baru ni patient tak tahulah patient tu dia faham bahasa Melayu ke tak, faham bahasa English ke tak. Ubat Calamine lotion diminum. So ini adalah kena pastikanlah patient ya, kalau boleh, kalau patient tak faham, tanya faham ke tak, and then macam tunjuk cara sign language ke, sapu dekat kulit, jangan makan ya. So this one kena pastikan patient kena faham betul-betul cara makanan, cara macam mana nak ambil ubat tersebut. Okay. And right time ya, right time maknanya pastikan kena jelas juga kan, jelaskan betul-betul pada patient bila kena ambil tersebut, bila kena ambil ubat tersebut, sama ada sebelum atau selepas makan, sama ada siang ke, waktu pagi ke, waktu malam sebelum tidur ke. Ini kita kena pastikan anda jelaskan ya, inform patient betul-betul. Kadang-kadang kita tak pasti sama ada ubat tu kena ambil sebelum atau selepas makan. Ini kita double confirm dengan doktor lah. Kena tanya doktor ni selepas ke sebelum makan, siang ke malam. So ini kena confirm dengan doktor. Kadang-kadang doktor dah tulis kat situ sebelum atau selepas makan. Kalau doktor lupa tulis, kena tanya kena tanya doktor. And then sebelum patient balik kena remind kat patient. Kena remind dia, kata kat dia kalau makan ubat ni, kalau ada macam allergic, kalau ada kata-kata ke bengkak-bengkak ke apa-apa, terus datang klinik. Terus call ke ataupun terus datang klinik lah. Takut allergic, dia tak tahu dia allergic pada ubat tersebut. So kena remind patient juga. Ya, kadang-kadang patient allergic pada ubat tu dia tak tahu. Ya, mungkin first time dia buat tu, dia balik makan keluar allergic ke bengkak-bengkak ataupun rashes, biji-biji, dia kena datang balik. Bawa ubat tu dan jumpa doktor balik. Ya, mungkin allergic. So
So kena remind patient. So penting sistem 5R ni kita praktikkan hari-hari, praktikkan setiap kali sebelum masa bagi ubat kat patient lah, ya, kat klinik. Okey, sebagai staff ini peranan kita, ni ada penting. Okey. Next one. Ni dah contoh contoh label ubat. Semua yang label ubat ni kita follow KKM punya orang kata apa ni law ya, bagi Ministry of Health mandatory law kita kena ikut ni. Ini dah sistem kita memang ikut KKM punya sistem Sebab kat atas tu ada tertera nama klinik ya, tarikh, and then nombor telefon klinik, and then ada nama patient, tapi kat sini tak ada nombor IC. Tak apa, nama patient kena jelas, and then nama ubat, dosage dia, berapa kuantiti kena bagi patient, and then dosage maknanya dos berapa biji ambil berapa kali sehari, and then untuk apa sakit, apa masalah dia, penyakit dia, diagnosis dia, and then selepas ke sebelum makan ya, ini kita kena tick lah ya, kena circlekan ya. Kalau tak tahu sebelum ke selepas makan, kena tanya doktor lah ubat selepas ke sebelum makan. Okay, and yang penting kat bawah tu ni adalah wajib kena tulis ini mandatory ya by KKM, control medicine, ubat terkawal. Untuk semua kita punya label ada tertulis tertera kat sini, control medicine, ubat terkawal. Ini wajib ada tertulis kat sini. Sistem kita dah ada. Sistem kita adalah kata quite perfect lah. Kita memang follow, kita kena dah ikut, kita akur kepada apa ni SOP KKM mengenai label ubat kita. Okay, that's why ubat kita nampak compact macam ni sebab kita kena ikut arahan KKM. Okay, next one. So, yang ni adalah carta alir dispense ubat. Okay, carta alir dispense ubat, yang ni yang you all kena ingat ya. Yang ni yang kata yang penting setiap staff ya. Bila doktor masukkan ubat dalam sistem, lalunya doktor ataupun staff akan print label ubat ni kat dispensary ya, tempat ambil ubat ya. Tanya selalunya staff akan sediakan ubat dan letak dalam zipper bag. Ubat tu kena betul sebelum masukkan, kira berapa biji ya, berapa botol ubat minum semuanya, dan tampalkan dia punya label dekat ubat tersebut. Dan yang ni kadang-kadang ada yang klinik lupa, ada staff yang lupa nak buat, kita tak praktiskan lagi. Tapi saya tahu semua staff kena buat benda ni ya. Kena bawa dan tunjuk ubat tersebut pada doktor. Ya, doktor kena periksa ubat tu sama ada betul ke tidak, kemudian sign dekat label. Ya, dia initial lah dekat label tu bahawa ubat yang diberi itu dah betul. Ya, so ini sebenarnya adalah kata required by law lah ya. Ubat yang dispense oleh doktor dan diprepare oleh staff kena tunjuk dekat doktor, and then doktor check and then sahkan by initialize dekat zipper bag tu, dekat label tu kata dah di-check ya. Kalau boleh semua staff bagi dispensary dekat semua klinik cuba amalkan carta alir ni. Saya tahu klinik yang busy mungkin susah sikit ya nak amalkan, nak praktikkan apa ni prosedur ni, protokol ni. Tapi ini adalah SOP ya. SOP ni ada tertera dalam SOP klinik, dan dia adalah juga adalah required by law by KKM. So kalau boleh lah ya, kita kena ikut ya cara carta alir ni ya. Kena ingat ya, ubat yang dispense kena tunjuk kat doktor, doktor kena sign, check betul ke tak, kemudian baru boleh bagi kat patient. Okay, ini kalau boleh kena ikut, kena praktiskan. Okay, right. So
sinopsis atau ringkasan yang perkara utama daripada kelas kita hari ini. Yang penting masa pendaftaran pesakit dekat klinik, staff kalau boleh bila pasien datang masuk ke klinik ya nak berdaftar, sila berdiri, sila beri senyuman walaupun di belakang mask ya, mata anda juga boleh tersenyum, memberi salam, beri ucapan salam seperti Assalamualaikum, selamat sejahtera, selamat tengah hari, selamat petang, dan memandang terus pada mata pesakit lah, dan look directly at their eye, mata pesakit ya. Ini tanda-tanda macam menghormati pesakit. Ini adalah penting ya. Yang kedua, bila mendaftar pasien masuk dalam sistem, pastikan dia adalah lengkap ataupun betul ya. Kena lengkap dan betul. Okey. Dan perkara yang ketiga, kita ada banyak pelbagai cara untuk buat pendaftaran ya. Kita ada self online registration melalui FB Messenger, Facebook Messenger untuk existing patient yang dah ada rekod dalam klinik ya. Ini dipercepatkan prosedur pendaftaran kat klinik. Ini kita boleh promotekan pada patient ya. Dan ingat yang tadi sebelum ni, carta ahli dispen ubat, kena ingat ubat yang kita sebelum nak bagi kat patient tu, kalau boleh minta tolong doktor check dulu ya, tengok betul ke tak, and then initialize dekat zipper bag, dan baru bagi ubat tu, dispense ubat tu dekat patient. Okay, ini adalah perkara ringkasan ya, orang kata summary yang you all kena ingat hari ni, yang apa kelas untuk hari ni ya. Okay, next, saya tahu kita almost 1 jam dah, kita ada sesi soal jawab. You all ada soalan tak nak tanya pada saya mengenai apa yang saya bentangkan tadi? Okay, harap you all boleh faham. Nanti ini senang je tajuk kita hari ni, sebab benda ni you all buat hari-hari. Benda ni ongoing. Ini adalah orang kata dia punya memang kerja you hari-hari lah. Daftar patient, bagi ubat. I think you all terror lagi pada saya dalam hal ni. Tapi mungkin ada hal nak tanya atau nak jelaskan, anda minta penjelasan dari saya. Boleh unmute dan tanya soalan. Ada soalan? Semua boleh unmute ya? Ada soalan ke? Tak ada soalan, matron tanya soalan. Boleh. Ada soalan ke? Tak ada, matron. Tak ada. Boleh saya tanya tak? Matron tanya soalan. Okey. Matron tanya soalan. Okey. Semasa pasien masuk ke klinik, semasa pendaftaran, apakah tanggungjawab kita? Semasa pendaftaran tu, apakah tanggungjawab? Kita kena greet patient. Greet macam mana? Selamat pagi, selamat petang. Okey. Kena berdiri. Kena senyum. Senyum. Sekarang tak ada senyum. Kalau tak senyum, dengan cara apa lagi? Kena pakai mask kan? Patient tak nampak. Mask, patient nampak mata matron. Nampak mata ataupun dengan kita punya apa? Pergerakan, betul tak? Pergerakan, ya matron. Dan nada suara kita. Yang betul. Okey. Okey, apa lagi? Jadi mendapatkan. Okey. Mendapatkan. Boleh matron tanya lagi? Boleh. Betul. Supaya kita bagi apa? Kad pengenalan, nama betul semua. Untuk apa semua tu? Untuk register.
Ya, register. Lagi? Supaya nanti kita bila kita bagi apa? Ubat semua? Dengan betul. Patient yang betul. Ya. Okey, apakah kita perlu ikut dan praktikan semasa kita memberi ubat ke ataupun mengambil buat prosedur ke, apa kita mesti ikut? 5R. Konsep apa? Apa tu 5R? Right name, right drug, right dose, right method of admin, right time. Okey, bagus. Ya. Jadi semua faham ya apa yang Dr. Aziz tadi dalam ya. So harap bila kita membuat pendaftaran dan membuat apa-apa prosedur terhadap pesakit, ya, kita punya mindset mesti fokus ya terhadap kerja kita, tugasan kita. Okey, sebab kita main dengan nyawa ya di sini. Ya. Okey. Okay, that's all from me. Thank you. Okay, thank you Matron. Tapi saya sebelum kita bersurai, saya nak tanya, ada klinik yang macam online registration tu okey tak? You all boleh buat tak? Ada? Boleh. Boleh ke? Boleh betul. Patient suka tak? I mean macam dia orang macam selesa dengan online registration ataupun dia Betul lah tak? sebab dia orang tak payah tunggu lama-lama. Kita tunggu nombor, panggil je. Maknanya ada ramai tak patient buat online registration? Yang tak biasa guna online tu buat lah. Okay. Tapi kita untuk staff ni senang tak? Senang tapi patient lain akan tanyalah kenapa nombor tiba-tiba datang lewat, datang masuk lambat, tiba-tiba dia dah masuk dulu. Kena explain lah sebab kita kat depan tu. Maksudnya cakap kat patient tu kata you all lain kali dah rekod dah ada kan. Kalau jumpa doktor ingatlah macam ni tu doktor. Memang tak payah tekan nombor queue kan. Dia all dah ada nombor queue kan sendiri. Kita tekan nombor queue, nanti patient akan dapat mesej lah kata nombor dia nak sampai. Dia check kat phone dia je kan? Betul tak? Ya. Okey. Nanti salah satu ini untuk menyenangkan staff lah. Sebab tak payahlah jumpa patient, tak payah tengok patient dekat kaunter. Betul tak? Patient tu datang duduk jumpa doktor. Betul tak? Ya. So kalau klinik-klinik lain pun try lah guna online registration ni. Tapi memang cepat sangat sebab patient yang klinik yang busy sesuai lah ya. Tapi patient lain akan query kenapa patient dia baru masuk terus jumpa doktor sebab dia dah online, dah register online. Mungkin orang lain tak faham. So kita kena explain patient ni dah register online ya. Rekod dah ada, dia terus jumpa doktor. Okay, nanti bagi tahu dia, next time pun you buatlah macam ni ya, easier for you ya. Register dekat on the way, jangan register kat rumah. Belum datang klinik dah register, tak boleh. Kena datang ke sebab nombor timbul cepat. Ada patient dah register kat rumah doktor, sebelum datang. Maknanya nanti doktor dan panggil dia tak ada, tak boleh lah. Kita panggil next patient lah. Macam tu lah, selalu macam tu lah. Jangan register kat rumah sebab nombor nanti akan keluar cepat. Sebab dia kata nak tunggu doktor tu lama, so dia tak siap kat rumah. Ya ke? Tapi kalau nombor kita panggil sekali, 2 kali, 3 kali je kan, betul tak? Lepas 3 kali ni kita proceed the next patient. So inform patient janganlah register kat rumah. Datang ke depan pintu. Sebelum duduk ke? Macam duduk tu terus dah register lah. Senang macam tu, betul tak? So thank you Lin kan, Lin. Thank you sebab bagi tahu pasal pengalaman online registration ni. Tapi untuk klinik-klinik lain, staff-staff lain juga promote lah untuk patient benda ni bagus ya, online registration. Saya harap semua klinik ada poster ni dekat tertampal, dekat dipanggilkan, dekat counter registration ataupun dekat pintu masuk. Ada semua klinik lain? Ada tak? Ada ya? Kalau tak ada, minta tanya you punya PIC ya. Selalunya kita order pada HQ ya. Kalau tak ada kena tanya Hana lah, Miss Hana dekat HQ online store. Okay?
Kalau ada problem dengan QR code tu, kalau patient kadang-kadang dia scan QR code tak betul, keluar klinik lain, Facebook Messenger ada klinik lain, tu kena inform, ya. Mungkin tersalah poster. Okay, tapi begitu patient dekat Facebook klinik je. Okay, tak payah poster pun tahu dekat Facebook klinik. Okay. Ramadan, selamat Ramadan. Happy working all. Right? Okay. Yeah, happy working to all. Dan tolong jawab ya nanti apa ni? Survey ya. Dan hantar. Ya, jangan Okay. Okay. Bye. Bye bye. Terus